Islam Malaysia diberi kesempatan untuk kita menyambung kembali perkongsian dalam segmen Tansihul Ibadah, dan tak ketinggalan untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Kiranya ada yang menanti peluang atau ruang untuk pertanyaan dan sebagainya, insyaAllah khusus kita bawakan untuk sempurnakan ibadah kita dalam Tansihul Ibadah ini, untuk bersama dengan bagi Al-Fadhil Ustaz Fazli Al-Yamani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz setia bersama kita di Kim FM. Dan juga hari ini kita bakal ceritakan masih menyentuh tentang puasa, ataupun kita nak sambung kupasan kitab kita Ustaz? Masih puasa. Masih puasa, okey. Dan kalau kita dapat bersama dengan pendengar juga di waktu ini, juga dapat kita ikuti secara langsung di TV IKIM. Anda boleh layari www.tvikim.my dan juga bersama dengan Ustaz untuk mukadimah kita. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan, alhamdulillah kita sudah pun berlalu masa yang kita sedang lalui daripada bulan Ramadan. Begitu pantas sekali. Pusingan pertama sebenarnya telah pun berakhir semalam. Jadi sekarang ini kita masuk pusingan yang kedua. Jadi Ramadan bergerak dan terus bergerak. Ayuh kita kejar dan dapatkan balik apa-apa yang masih belum kita usahakan di awal Ramadan, kerana masih ramai lagi daripada mereka yang berpuasa di Malaysia ini yang masih belum lagi masuk ke masjid, yang masih lagi belum bersedekah, yang masih belum solat tarawih, atau masih belum solat berjemaah. Masih lagi yang belum puasa pun ada. Yang belum puasa, kita dah 11 hari dia belum puasa lagi. Jadi inilah keadaannya yang kita perlu tengok. Kita ajak balik. Kenapa? Kalau kita lihat kenapa masih ada ramai yang tak datang ke masjid, masih ramai orang yang tak buat apa yang sepatutnya, kerana Allah nak beri tugas kepada mereka yang pergi ke masjid. Allah nak beri tugas kepada mereka yang melakukan ibadat, supaya kita melihat kawan-kawan kita yang lain. Kita jangan mengatakan ini tak perlu nak dipedulikan, tak perlu kita nak jaga tepi kain orang. Biarlah. Kalau dia tak nak datang masjid, apa hal dengan kita? Kalau dia tak nak baca Quran, apa hal dengan kita? Jadi sebenarnya tanggungjawab kita ingat memperingati itu adalah sesuatu yang memberi faedah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Maka ingatlah memperingati, ia akan memberi faedah pada orang beriman. Jadi kita kena ingat balik kepada kawan-kawan kita. Ramai sekarang ni Allah berikan kemudahan, terutama handphone ini. Memang handphone ini kalau kita guna dengan baik, terutama dengan WhatsApp dan segala apa yang ada, dia akan memberikan faedah. Ini juga antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudahan handphone. Jadi kita jangan salah guna, kita guna dengan baik. Guna untuk pendekatan dakwah, untuk ajak orang datang ke masjid, untuk ajak orang datang ke tarawih dan sebagainya. Maka ini adalah satu peranan dan tugasan yang boleh dimainkan oleh setiap orang. Kita ada kesedaran, Allah bagi kita datang ke masjid, maka kesedaran ini kita kongsi dengan kawan-kawan kita yang lain. Jadi inilah sebenarnya saya nampak hikmah masjid orang tak ramai, hikmah surau-surau orang masih belum datang, supaya yang datang ini ada peranan, ada tugas. Kalau semua orang dah datang ke masjid melimpah, semua orang dah penuh di surau-surau, jadi tak ada apa yang kita nak buat. Kita tak adalah nak cakap apa. Kita ni mengambil hal saudara kita, itu suatu yang penting. Kalau Nabi kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni,
daripada cantiknya Islam seseorang ialah kita tidak ambil hal perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Benda yang tak perlu kita nak ambil tahu daripada saudara kita, itu tak perlu kita ambil tahu. Tapi kata ulama, 3 benda kita kena ambil tahu daripada siapa saja, terutama kalau jiran kita, lebih lagi kaum keluarga kita. Pertama ialah masalah kesihatan. Kita kena ambil tahu. Kalau kita tahu dia sakit, kita kena tolong bawa hospital, kita kena dapatkan doktor dan sebagainya. Ini masalah kesihatan, kita kena ambil tahu. Yang kedua ialah masalah makan. Masalah dia makan ke tak makan ke, pakaian ke, kita kena ambil tahu. Yang kita kata dia taklah dia makan ke tak makan, sahur ada ke tak ada. Dan yang ketiga masalah agama, sembahyang ke tak sembahyang, puasa ke tak puasa, ini kita ambil tahu. Lain pada tu mungkin kita tak ambil tahu pun tak apa. Jadi sebab itu sidang pendengar yang dimuliakan, ayo Allah berikan peranan kepada mereka-mereka yang diberikan kesedaran untuk bergerak mengajakkan kawan lain kepada melakukan ibadat. Hari ini saya nak pergi, kalau kita dah sebut tentang perkara-perkara yang batalkan puasa, perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa, hari ini saya nak sebut kepada perkara yang makruh ketika sedang kita berpuasa. Apakah yang makruhnya? Yang pertama makruh ialah kita mengunyah alak. Dia alak ini di Malaysia tak ada. Kita kalau singgam yang dikunyah tu dia ada perisa, itu batal. Tapi alak ni satu jenis getah. Kalau di negara Arab banyak dijual dalam bentuk timbangan kecil tu. Alak ini kita, terutama perempuan yang sedang mengandung, kalau dia nak puasa supaya dia dapat kumpulkan tenaga dan air liur dia sentiasa mengalir tak kering, maka dia kena kunyah alak ini. Bila dia kunyah alak ini, air liur dia mengalir biasa dan dia ada tenaga untuk berpuasa. Cuma hukum alak ini makruh, kerana takut nanti tertelan. Dia macam satu jenis getah yang tidak mengeluarkan apa-apa rasa. Cuma dia masuk dalam mulut, kita kunyah, dia membekalkan air liur. Dan air liur kita tak kering. Bila tak kering, kita macam tak puasa lah. Maknanya kita tak penat. Orang perempuan mengandung, dia boleh puasa dengan baik. Itu kelebihan alak. Tapi kena jaga, takut nanti tertelan batal puasa. Yang kedua ialah makruh kita merasakan makanan. Kalaulah tanpa apa-apa sebab kita rasa makanan, maka hukumnya adalah makruh. Tapi kalaulah ada sebab yang menuntut kan nak buat masakan untuk ramai orang, untuk anak, tapi kita tak tahu mana makanan ni, rasa dia macam mana, kita kena rasa, itu dah terpaksa. Tapi kalau tak ada apa sebab, saja tengok isteri masak kat dapur, bau dah sedap, bagi saya nak rasa sikit, rasa tu makruh. Kalau kita rasa letak atas lidah kita rasalah apa dia, masam ke, manis ke, pedas ke, kemudian kita kena luah buangkan dan kita guna mulut kita. Jadi kalau tanpa sebab, hukum dia makruh. Yang ketiga, al-ihtijam. Ihtijam ni makna bekam. Melakukan perbuatan bekam juga makruh. Kerana apa? Kerana bekam ni kita keluarkan darah. Kalau dialisis, maka bekam samalah. Dia dialisis ni dia tak membatalkan, dia kita cuci darah. Tapi bekam ni kita buang darah. Selalunya orang yang ikut dialisis ataupun bekam ni, dia akan jadi penat, dia akan jadi letih. Jadi berbekam tu adalah makruh. Kemudian makruh juga yang keempat ialah kita selalu berkumur dan buangkan air liur. Masukkan air dalam mulut, kumur kejap-kejap, kumur, ataupun suka meludah, itu makruh. Sebab apa? Air liur yang ada dalam mulut kita ni, yang kita puasa, mulut kita kering, air liur ada bergerak mengalir. Maka sebenarnya air liur yang kita telan itu, air liur tu air liur yang berkat. Sebab air liur tu datang dengan sebab puasa. Jadi kita janganlah nanti kita kerja kumur, buang air liur ataupun suka meludah.
Kalau saya ingat dulu di sekolah, banyak orang pelajar-pelajar ni dia akan meludah merata. Kadang-kadang dia tak pandang ada orang yang kena ludah. Jadi kita tak payah ludah. Air liur yang dalam mulut kita telan. Air liur yang dalam mulut kita telan. Tak payahlah kita nak kumpul. Tapi biasa. Mana benda tu kalau ditelan dia tidak mengapa. Jadi kalau kita ludah, seolah-olah kita rasa macam jijik, bau mulut kita dan sebagainya, maka itu sebenarnya berkat puasa tu. Sebab itu dalam hadis kata, kalau famus sa'imi atyabu indallah min rihil misk, bau mulut orang puasa lebih harum daripada kasturi. Sebab bau mulut tadi datang daripada sebab ketaatan manusia dalam melakukan ibadat puasa. Taib, itu yang keempat. Yang kelima, al-ghuslu bil inghimas. Makruh ialah mandi secara berendam. Mandi secara berendam itu makruh. Kalau mandi secara menyiram, kita dalam bilik air kita siram air, itu tak apa, tak ada masalah. Walaupun waktu berbuka sudah hampir, cuma kita kena jaga jangan sampai air masuk ke rongga-rongga yang tidak boleh masuk seperti telinga. Jadi jangan sampai nanti air masuk telinga. Jadi kalaulah air masuk telinga boleh membatalkan puasa. Jadi maka kita kata kalau kita dengan cara kita siram, maka itu tak ada masalah, tidak makruh. Kadang-kadang mungkin memberikan kita lebih tenaga dan menguatkan kita, memberikan kita lebih nasyat, cergas. Mandi boleh, tapi yang makruhnya al-inghimas. Dia kata al-ghuslu bil inghimas, mandi dalam bentuk berendam, masuk dalam sungai, duduk dalam kolam, maka itu makruh. Yang keenam, makruhnya ialah bersugi selepas daripada zawal, selepas zuhur. Bau mulut ada, kita bersugi. Bersugi ini hukum dia makruh. Tetapi dalam dua keadaan. Kalau bau mulut kita bukan dengan sebab puasa, maka tak makruh. Contohnya kita tidur, jaga-jaga, maka mulut kita berbau, maka kita bersugi, itu tak ada makruh. Ataupun kita terlupa, kita termakan, maka telah datanglah berbagai-bagai bau daripada makanan tadi, maka kita pun bersugi, maka itu tidak makruh sebab dia bukan dengan sebab puasa. Yang seterusnya, yang ketujuh ialah makruh kita terlampau kenyang. Ada orang dia makan sahur ni, makan sebanyak-banyaknya kerana dia bimbang nanti sepanjang siang akan rasa lapar. Jadi dia takut lapar. Mak akan kata pada anak, awak makan banyak, nanti awak tak lapar. Jadi makan banyak ni, ini boleh membawa pada makruh. Ataupun tidur yang banyak. Macam setengah orang kata, saya tak ada penat lah. Sebab apa tak penat? Saya tidur. Kalau tidur yang banyak, lepas tidur sampai waktu berbuka baru dia bangun. Lebih kurang dapatlah 1 jam. Orang puasa berbelas-belas jam, dia puasa 1 jam je. Jadi makruh. Kalau banyak tidur, jadi hukum dia makruh. Kalau kita di Malaysia ni sebenarnya belum lama lagi, mungkin 12 jam lebih sikit. Tapi ada negara, kalau di Eropah sekarang ni, mereka terpaksa berpuasa sampai ke 20 jam, terlampau lama. Tapi saya tengok ada satu negara, di satu tempat di Wakan, ataupun di tempat di negara Oman, satu kawasan tanah tinggi, mereka berpuasa 3 jam je. Pukul 11 mula puasa, pukul 2 dah habis. Sebab matahari terbit pukul 11, matahari terbenam pukul 2. Dia duduk tempat tinggi, nampak matahari terbit pukul 11 pagi. Waktu pukul 2 matahari dah terbenam maghrib dah. 3 jam je mereka puasa. 3 jam je lah. Jadi maknanya silang pendengar yang dibolehkan, terlampau kenyang, terlampau tidur, wal khawd, buat benda-benda yang boleh menghilangkan, kita tak nak bagi rasa lapar, tetapi kita buat benda-benda yang melekakan, maka ianya adalah sesuatu yang membawa kepada makruh. Dan akhir sekali, makruh ialah kita buat sesuatu yang boleh menaikkan syahwat. Maknanya melihat, menonton, mendengar,
atau bercerita benda-benda yang boleh membalikkan kepada syahwat manusia, maka ini juga adalah makruh. Maka dengan itu, sidang pendengar yang dimuliakan, ayuh kita jaga puasa kita dengan baik, terutama kita sudah sampai di pertengahan Ramadan. Ni sedang nak menuju ke pertengahan. Dalam pertengahan ini kita akan melalui satu hari nanti kepada satu peristiwa besar yang akan menjadi sambutan umat Islam di seluruh dunia, iaitu peristiwa Nuzulul Al-Quran yang akan jadi sambutan. Dan satu lagi ialah mengenai dengan kenangan peperangan Badar yang juga satu tajuk besar dalam bulan Ramadan. Bagaimana satu kemenangan yang tak diduga, kumpulan yang kecil dengan serba kekurangan, jumlah pun sikit, senjata pun tak cukup, tunggangan pun tak ada, tetapi berjaya mengalahkan musuh yang 3 kali ganda lebih ramai dengan segala lengkap, cukup siap dengan baju besinya, dengan tunggangan kuda dan unta yang mewah, tetapi mereka telah tewas dengan satu keadaan yang cukup memberikan kejutan. Dan inilah kenangan umat Islam, bahawa umat Islam tidak sebenarnya bergantung kepada jumlah ataupun kepada kecanggihan senjata dan sebagainya. Umat Islam bergantung kepada pertolongan Allah, nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu, sidang pendengar dimuliakan, saya mengingatkan pada pendengar untuk terus berusaha. Bila kita sampai ke perjalanan yang sekarang ini menuju ke pertengahan Ramadan, ayuh kita maju dan maju. Seperti mana saya sebut tadi, bahawa peluang bagi mereka yang belum bergerak dan belum berusaha untuk kembali mengatasinya, dan mereka yang telah pun berusaha untuk mengingatkan kawan-kawan yang lain, maka mudah-mudahan kita sama-samalah menjayakan Ramadan kita. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz, itu melengkapi untuk slot perkongsian kita dalam segmen Tahsinul Ibadah hari ini, fokus tentang makruh pada bulan puasa ini. Kita akan kembali sejurus selepas ini untuk menyambung perkongsian ilmu kita dan juga mengalung-alungkan pendengar. Kiranya ada sebarang kemusykilan, nantikan untuk bersama-sama yang bagi Ustaz, dial 0362051500 ataupun boleh beri respon di Facebook kita di ikim.fm. Bahkan kembali sejurus selepas ni, jangan dalam diskusi maupun perkongsian bersama dalam segmen Tahsinul Ibadah ketika ini. Anda juga dapat tonton kita di TV IKIM. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang bersama walau di mana saja anda berada dan melengkapi atau dapat menyempurnakan solat ibadah kita, khususnya pada bulan puasa ini. InsyaAllah kita bakal kongsikan sedikit info khususnya untuk mereka yang perlu ulang kaji, walaupun hari ini dah pun hari 11 Ramadan kita, walau bagaimanapun tak terlewat untuk mereka yang ada kemusykilan dan sebagainya. InsyaAllah kita raihkan sebentar lagi. Bersama dengan Ustaz dulu. Silakan Ustaz. Taib, sidang pendengar yang dimuliakan, bila kita dah mula masuk pertengahan ini, jadi kita nak pergi membuat persiapan untuk mengejar Lailatul Qadar. Kita tengok kapal terbang, dia akan mengambil jarak yang jauh sebelum dia nak berada di udara. Mana landasan tu perlu ada, barulah dia boleh terbang dengan baik. Jadi setengah Ramadan ni landasan dia, kerana kita nak terbang pada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan yang akan ada satu daripadanya ialah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni makna malam yang besar kadar dia, yang memang Allah sengaja merahsiakan. Kenapa dirahsiakan? Supaya kita tidak buatkan sesuatu pada malam-malam tertentu dan kita akan tinggalkan dia pada malam-malam yang lain, sedangkan sepatutnya sepanjang malam. Maka di sana ada beberapa yang kita nak buat. Lailatul Qadar ni paling baik sekali kita ambil menyuruh daripada awal maghrib sampailah terbit fajar. Itu paling baik sekali. Yang kedua, sederhana, kita ambil lebih sikit masa daripada sepanjang malam tu. Mungkin kalau katakan sepanjang malam 6 jam, ambillah 3 jam. Ini yang kedua.
Yang ketiga, sekurang-kurangnya kita pastikan maghrib kita berjemaah, isyak kita berjemaah, subuh kita berjemaah. Ini paling akhir dalam menjayakan Ramadan kita, dalam mendapatkan Lailatul Qadar yang dikatakan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bulan pertengahan Ramadan ini landasan dia. Kita tak ada landasan kapal terbang, turun tak boleh, naik pun tak boleh. Kapal terbang tak boleh naik. Banyak orang tak boleh naik. 10 Ramadan masjid kosong, masjid tak ramai orang. Jadi mana orang begini, kita kata dah kapal terbang tak boleh nak turun sebab landasan tak ada 10 pertengahan ini. Maka itu yang kita tengok, masjid kosong. Jadi sebab itu kita ambil pada pertengahan ini untuk kita buat persiapan, buat landasan bagi elok. InsyaAllah bila landasan sudah ada elok, masuk 10 akhir, kita kejarkan Lailatul Qadar. Kalaupun cara kejar kita ni paling last, kita maghrib berjemaah, isyak berjemaah, tarawih 20, witir 3, subuh berjemaah, dah dapat dah apa yang dikatakan sebagai Lailatul Qadar. Kalau dapat lebih lagi bagus. Dapat, kalau kita kata tadi 6 jam, dia 3 jam lebih. Tapi yang lebih baik sekali kalau 6 jam itulah. Itu yang orang sebelum kita, mereka buat ibadat semalam-malaman dengan baca Quran, dengan solat, dengan berbagai-bagai amalan yang menjadi pengisian. Walau bagaimanapun sidang pendengar yang dimuliakan, saya rasa di Malaysia ni, orang Malaysia sebenarnya tak ada tanding nak banding dengan orang Arab. Orang Arab memang malam dia tak tidur, semalam-malaman dia orang tak tidur. Tapi bila besok subuh, dia tidur sampai pukul 11, sampai 12. Masa itu jangan kejut lah, memang dia tak bangun. Jadi kita ni adalah dengan tarawih, besok pula kita dengan kerja. Jadi banyak kita punya masa kita yang kita tak buang kosong. Sebab itu saya nasihatkan kepada para pendengar, ayo isikanlah dengan yang baik, lebih-lebih lagi dengan Al-Quran yang menjadi pembacaan kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Saya rasa kita bersedia Ustaz untuk bersama-sama pendengar kita melalui talian dan juga Facebook untuk kita naikkan kemusykilan. Dan kita akan bersama dengan pemanggil kita pada waktu ni, Haji Alias. Macam biasa persoalannya, kali ini dalam segmen Tasawuf Ibadah, soalan ibadah Haji Alias Shah Alam, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya mengenai makruh tadi. Makruh ni, adakah perbuatan itu makruh ataupun keseluruhan puasa kita yang mendapat pahala lah, maksud dia makruh. Jadi kadang-kadang agak keliru Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum. Makruh ni ialah sesuatu yang mana kalau kita buat, dia tidak memberikan dia makruh ni macam berlawanan dengan sunat. Sunat buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Jadi makruh ni kalau kita buat tak ada apa, tapi kalau kita tinggal dengan niat, mendapat pahala. Jadi benda makruh ni, kalau kita seeloknya kita tinggal. Bila kita tinggal dengan niat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggal, kenapa tak buat benda ni? Benda makruh macam contohnya mandi berendam katakan. Dia tak buat, dia niat kerana tak nak membuatkan puasa dia boleh terdedah kepada batal, maka dia dapat pahala. Macam makruh kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sihat. Dalam kadang-kadang orang ni bila nak marah, dia tak kira dah perkataan apa pun keluar. Jadi itu suatu yang sangat ditegah, boleh membawa kepada kurang pahala dan hilang pahala. Jadi ini kalau kita tinggal dengan niat, dapat pahala. Itu makruh. Makruh ialah kalau kita tinggal dengan niat, dapat pahala. Kalau buat tak ada apalah, benda makruh. Itu dia punya kedudukan dia. Terima kasih Ustaz. Dan sempat lagi kalau kita dapat bersama dengan Antira Hamdan Husni, sahabat kita di Facebook waktu ni, mohon penjelasan mengenai seseorang bersahur pada akhir waktu sehingga terdengar azan subuh sedangkan masih ada makanan di dalam mulutnya. Adakah kena luahkan Ustaz? Sebab ada yang katakan kita boleh teruskan dengan kadar dia nak makan. Silakan Ustaz. Sidang pendengar yang dimuliakan, ini menjadi satu
isu juga yang kita tengok disebarkan dalam Facebook, dalam YouTube, mengatakan tentang waktu imsak. Ada orang kata waktu imsak ni tak ada dalam hadis. Ya, tapi di Malaysia ni bila dibuat sesuatu sebenarnya dia ada panduan ulama. Tak semestinya semua ada dalam hadis, tapi ulama-ulama kita ni tak sunyi mereka dalam membuat sesuatu yang memberikan faedah kepada masyarakat. Contohnya waktu imsak. Imsak ni kalau nak kira bahasa Arab ialah menahan diri, tak makan, tak minum, itu imsak. Tetapi yang kita nak menahankan diri ni sebenarnya bermula daripada subuh. Bila terbitnya fajar masuk subuh, itu kita kena menahankan diri. Tapi imsak ni dia sebelum subuh 10 minit. Sebab itu ustaz saya suka mengatakan dengan imsak ni kita jadikan 3 cara. Satu, kita kata lampu hijau. Yang kedua, lampu merah. Yang ketiga, lampu kuning. Lampu hijau sebelum imsak, bebas untuk kita makan. Lampu merah selepas imsak, terbit fajar, itu jangan kita makan. Yang kuning ni waktu imsak, waktu berhati-hati dan berjaga-jaga. Kalau katakanlah kita tengok sekarang ni imsak, kalau tengok di Kuala Lumpur 5.31 dan subuh kita 5.41 sebagai contoh, maka 5.31, 5.32, 33, 34, 35, 36, ini kita dah mula memperlahankan makan kita. Sampailah 5.41, sebelum itu kita dah berhenti dah. Jadi bila masuk subuh, jangan ada lagi dalam mulut. Kalau ada orang makan azan tapi dia berhenti dekat tangan, yang dalam mulut dikunyahkan, batal puasa. Batal kerana makan apa yang dalam mulut sedangkan waktu sudah berakhir dengan azan, maka batal puasa. Sebab itu ambil kaedah lampu ini cara yang cukup berfaedah kepada kita. Kita bila masuk waktu imsak, kita tahu ini lampu kuning. Lampu kuning kalau di jalan raya, nak selamat, kita mula perlahankan kenderaan kita. Macam itulah nak selamat, memperlahankan makan kita. 10 minit ini kita dah mula berhenti perlahan-lahan, dah mula bersihkan mulut kita. Tak ada apa lagi makanan yang masih ada, maka masuk fajar, puasa kita lulus dan jalan dengan baik. Terima kasih Ustaz. Satu lagi kemuskilan mungkin dapat kita nakkan. Al-Fahmi, Assalamualaikum Ustaz. Isteri saya mengandung 2 atau 3 bulan dan semalam mengalami pendarahan dan disahkan gugur. Apakah dikira nifas dan berapa lama untuk menunaikan puasa dan solat? Kembali silakan Ustaz. Nifas ini ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak atau selepas berlakunya keguguran. Dan darah nifas ini akan berlalu dan berlaku sepanjang-panjangnya ialah 60 hari. Kalau pada kebiasaan adat 40 hari ataupun 40 lebih hari, dan sekurang-kurangnya setitik. Jadi orang yang berlaku keguguran ini, bila dah gugur keluar, katakan ada yang keluar macam ketul daging, ada yang keluar dalam bentuk jumlah yang belum masak lah, belum siap, gugur 6 bulan, 7 bulan, maka bila keluar, lepas tu keluar darah, maka darah tu darah nifas. Darah nifas ni sebenarnya dia adalah darah haid, cuma masa keluar tu dia dikatakan selepas nafas. Kerana anak yang dilahirkan ni dia hidup, sebab tu dia bagi nafas. Nifas adalah darah selepas nafas, maka darah yang sama tapi dikeluarkan selepas nafas dipanggil nifas, maka dia menghalang kepada sahnya puasa. Jadi dia tak boleh puasa, tunggulah. Kadang-kadang mungkin sekejap je, ada yang mungkin tak sampai pun 1 hari atau tak sampai pun 1 minggu, bergantung kepada kedudukan seseorang. Darah ni datang, bila dah kering, maka dia boleh masuk lanjutkan puasa ni, insyaAllah. Terima kasih Ustaz, dan kita teruskan untuk bersama dengan sahabat kita di talian waktu ni, Lina dari Shah Alam. Silakan. Satu soalan, amalan saya, ada 3 amalan yang saya lakukan sebelum Ramadan. Pertama, memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur sebelum beruduk. Dan juga saya akan masukkan kapas, kafaras selepas istinja untuk mengelakkan keluar angin sebelah hadapan. Persoalan saya, apakah 3 amalan yang saya buat ini boleh saya teruskan semasa saya berpuasa wajib atau sunat? Baik.
Masalah kita memasukkan air dalam hidung dan memasukkan air dalam mulut, maka itu boleh diteruskan. Cuma yang tak bolehnya berlebih-lebihan dalam memasuk air dalam hidung dan memasukkan air dalam mulut. Berlebih-lebihan itu ditegah. Kalau sekadar kita masuk sikit dan kita buang, maka itu sunat, antara perkara-perkara sunat dalam wuduk. Adapun memasukkan kapas, maka itu ditegah sama sekali. Tak boleh ketika kita sedang puasa, kerana dia dikira masukkan air ke dalam rongga, maka itu boleh membatalkan. Jadi kalau macam kumur tadi, itu tidak ada masalah dan boleh. Saya terima kasih Ustaz. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ni untuk menyambung kemusykilan dan sebagainya. Pencerahan dapatkan daripada Ustaz sebentar saja lagi. Nak tahu? Visa sekarang buat pakej melancong Muslim dengan Mitra untuk semua pemegang kad Visa debit atau kredit. Banyak pakej menarik dengan harga yang berpatutan. Wah, pakej apa yang ada? Pakej ke Gold Coast, Uzbekistan dan pakej umrah. Mitra juga sediakan pakej melancong ke Tokyo bersama Ustaz Don Daniel. Wow, menariknya. Dengan setiap pembelian RM1,000 ke atas di Bin Wanis sepenuh hari raya ni, boleh dapat voucher melancong bernilai RM150. Cepat layari www.mitrakembara.travel/visa atau telefon 03 2180 0488. Bakal bersama dengan sahabat-sahabat kita seterusnya, dan sekira dapat kita raikan pendengar sahabat kita ni di Facebook. Hajah Nur Azlinda, salam Ustaz, boleh ke kita kerjakan solat tarawih selepas kita bangun tidur sebelum sahur, dan sekiranya sedang mengerjakan tahajud, tiba-tiba azan subuh, perlu berhenti atau habiskan solat? Silakan Ustaz. Solat tarawih ialah solat yang disunatkan setelah kita melakukan isyak, dan waktu tarawih ialah waktu isyak. Sepanjang waktu isyak itulah waktu tarawih, dan isyak ini waktunya bermula selepas berakhirnya maghrib dan sehingga sebelum terbitnya fajar. Jadi kalaulah terutama bagi suri rumah, memang mereka ni tak tak mencukupi rehat. Jadi bila dah sediakan makan, minum, basuh, dia orang penat, nak solat pun kadang-kadang tak ada tenaga lah. Tidur sekejap. Tidur pukul 12, pukul 1 bangun. Maka mereka nak buat solat tahajud, solat kita kata tarawih, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Buat selagi belum terbit fajar. Mungkin masa sebelum sahur pukul 5, maka pukul 3 hingga pukul 4 bangun buat tak boleh, dia punya tarawih buat, kemudian kita makan sahur dan mulalah puasa. Maka kita kata di sini boleh. Kalaulah dia punya tarawih dia sampai kepada masuk subuh, azan dah dia sedang solat tarawih, maka solat tu dikira qada, masih boleh qada. Cuma yang terbaiknya ialah dia buat pada waktu malam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kembali untuk bersama dengan sahabat di talian waktu ni, Cik Khalid dari Johor Bahru, silakan. Ada yang mengatakan kalau orang dia tinggal sembahyang fardu banyak, dia kena qada, dia tak boleh buat sembahyang sunat. Jadi kalau tarawih ni macam mana kalau saya qada sembahyang subuh 2 rakaat, jadi maknanya start niat tarawih lah. Jadi adakah hasil saya punya qada tu dan dapat saya pahala sembahyang tarawih? Kalaulah kita yang ada hutang solat yang banyak, kita jangan lupa soalan ini tak akan dapat kita elak dan lari, kerana solat adalah perkara yang pertama yang akan ditanya kepada kita. Jadi memanglah satu langkah yang bijak kalau kita ambil dalam suasana jemaah bertarawih, kita ambil untuk qada. Kita ikut imam, kita niatkan untuk qada. Imam niat tarawih 2 rakaat, kita niat qada zuhur 4 rakaat. Imam niat tarawih 2 rakaat, kita niat qada asar 4 rakaat. Begitulah kita buat di belakang imam, cukupkan solat kita. Bahkan menjadi lebih baik lagi kita, sebab solat qada ni wajib. Bila kita buat ibadat wajib di bulan Ramadan, digandakan 70 kali fardu berbanding dengan solat sunat yang hanya diberikan pahala fardu. Jadi kalau kita ada qada, selesaikanlah. Jadi jangan kita nak sibuk dengan tarawih sedangkan kita banyak hutang-hutang solat yang tak selesaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Dan kembali untuk bersama Cik Bahardin dari Puchong, silakan.
Saya nak tanya, Ustaz cakap tadi kena pergi masjid kan. Tapi masalah yang saya fikirkan sekarang ni, di surau ataupun di masjid sekarang ni banyak buat 8. Jadi saya tak suka 8, saya nak buat 20. Jadi saya buat di rumah seorang-seorang. Macam mana tu? Itu saya nak tanya pada Ustaz. Dia sebenarnya kelebihan solat di masjid tentulah lebih dan lebih berbanding dengan solat di rumah. Walaupun orang di masjid buat 8, tidak bermakna kita buat 20 di rumah lebih baik. Kita buat 8, kemudian kita sambungkan 20. Jadi kalau kita buat seorang 20 di rumah, mungkin 1-2 malam adalah. Yang lepas tu kita pun tengok malas lah, 20 akhirnya 20 pun tidak, 8 pun tidak. Bila kita pergi ke masjid, kita akan dapat suasana orang buat. Kalaupun mereka hanya buat 8, habis dia orang buat 8, kita jangan balik, kita bangun sambung buat dari 20. Mungkin kita boleh ajak pula kawan-kawan lain, awak jomlah dengan saya ni tak ada teman ni, awak tolong teman saya, imamkan saya, ajak jemaah kawan-kawan. Lama-kelamaan boleh jadi satu jemaah pula. Akhirnya surau terpaksa buat keputusan nak meraihkan jemaah yang kecil ni, kita buat 20 lah. Kerana bila buat 20, orang buat 8 pun boleh menumpang. Jadi kalau buat 8, orang yang nak buat 20 tak ada tumpang. Jadi kita bagi pihak surau elok kita buat. Kerana sekarang ni banyak negeri-negeri di Semenanjung yang memang menuntut. Kalau di Kedah sana, mufti sendiri keluarkan arahan. Kalau di Perak, sultan keluarkan arahan. Kalau di Selangor, maka majlis agama keluarkan arahan supaya tarawih 20 rakaat. Bukan tujuan apa? Tujuan dia nak memberi kita latihan, nak memberikan kita usaha. Ada penat, ada letih. Inilah akhirat kita. Kalau Nabi kata dalam hadis, dalam hadis kita, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia dijadikan untuk kamu, tapi kamu untuk akhirat. Mana yang untuk akhirat kita? Yang kalau kita fikirkan untuk akhirat kat mana ada? Dalam amalan ni lah. Inilah akhirat kita. Jadi kalau kita buat lebih dengan penat, dengan rasa masa yang banyak, itu akan membina akhirat kita lebih besar dan lebih faedah. Maka dengan itu elok kita pergi ke masjid dan kita cuba dapatkan usaha untuk lebihkan lagi apa yang ada di masjid, insya-Allah. Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Dan kembali untuk sahabat kita seterusnya dari Keluang, Cik Jomari, silakan. Okey, saya nak tanya kepada Ustaz, apakah kalau kita menangis berlebihan akan membatalkan puasa? Taib. Menangis sebenarnya dia tak membatalkan. Batal ni kaedah dia ialah bila masuk. Kalau keluar, apa keluar pun tak batal. Apa keluar pun tak batal. Sebab itu kita keluar air kecil, keluar air besar, tak batal. Tapi masuk, batal. Kalau masuk sesuatu, mulai rongga yang terbuka, itu batal. Jadi kalau bukan daripada rongga, khilaf. Tapi kalau mulai rongga, memang batal. Jadi kita kata kalau menangis ni tak ada masuk, keluar. Air mata akan keluar, berlindangan, sedih, menangis. Maka itu tidak membatalkan puasa. Terima kasih Ustaz. Dan seorang lagi sahabat kita di Facebook tu ni, Puan Hindun, nak tanya, kalau ada wanita mengandung tapi ada turun darah warna-warna perang coklat tu, bolehkah dia terus berpuasa dan solat, Ustaz? Jadi kalau perempuan sedang mengandung, datang darah, perempuan ni kena tahu apakah darah itu. Dia ada tanda-tanda dia. Kalau darah itu adalah sebagai darah istihadah, teruskan puasa, tak ada masalah. Kerana dia biasanya darah tak datang, memang tak datang pun. Orang mengandung ni selalu tak ada darah, tapi sekali darah pula dia nampak terlampau jernih sangat, nampak macam ada kesan luka dan sebagainya, maka darah itu darah istihadah yang datang tidak lebih daripada 24 jam. 10 jam datang darah, 20 jam datang darah, kemudian tak ada. Dia tunggu-tunggu nak tengok darah ni haid ke apa. Sekali datang 10 jam, 20 jam, tak sampai 24 jam. Lepas tu berhenti terus, tak ada lagi dah darah. Rupa-rupanya darah tadi adalah darah istihadah. Maka puasa macam mana? Puasa terus sah. Puasa dan solat dia pun dia kena solat. Tapi kalau darah itu dia dapat kesan memang darah haid. Sebab apa? Tengok warna dia kehitaman. Kemudian dia pula terasa ada sakit.
dan darah tu panas, maka darah haid batal puasa dia. Dan darah tu mesti lebih daripada 24 jam. Kadang-kadang orang nak melahirkan anak ni, dia datang haid dulu. Datang haid, kemudian dah lepas 24 jam, barulah datang anak. Itu dia punya kedudukan dia. Terima kasih Ustaz, satu perkongsian moga dapat kita manfaatkan dan kembali untuk bersama Cik Farouk di talian waktu ni. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Mohon berkenan Ustaz, dalam kita buat solat tarawih ni, saya ada lihat tengah jemaah tu dia bawa air, tapi saya nampak air bukan air mineral lah, air berwarna. Tapi saya tak tanya lah kan, dari sudut hukum tu macam mana Ustaz? Dia punya ialah solat tu sah ke tidak kan? Tak, ini pun saya pernah, tapi terpandang jauh. Satu orang bawa sirap, saya rasa air merah. Dia ingat ini mungkin kelasnya ni. Kalau bawa air biasa itu tak jadi hebat. Ini bawa air sirap, dia letak sambil dia solat, dia minum air sirap. Maka tak boleh. Sebab bila dia minum air sirap, kemudian dia bangun solat Allahu Akbar, manis tu belum boleh hilang dengan cepat. Manis ni dia tak akan hilang. Kalaupun dia hanya air, dia masuk, tapi kesan manis tu masih kekal. Kalau dia solat dalam keadaan macam tu, solat tak sah. Sebab itu kita nasihatkan, jangan bawa air manis, bawa air kosong, air mineral yang ada ni. Minumlah. Kerana solat kita ni, kita bagi salamnya minum. Dahaga minum, maka boleh solat, tak ada masalah. Tapi kalau minum dengan sirap ataupun kopi ke apa saja sedang dia nak solat, maka itu tak boleh. Kerana bila kita solat, kita katakan cuba, ini sama juga berlaku dengan orang berbuka puasa. Dia buka puasa, lepas tu dia tak bersihkan mulut dia masuk solat, dan mulut dia masih ada makanan. Kalau di ludah tengok air liur itu bercampur dengan makanan, maka itu solat dia tidak sah, puasa pun tidak sah. Jadi dengan sebab itu jangan bawa air sirap, bawa air kosong dan minum, boleh, tak ada masalah. Bawa sirap, solat tak sah. Itu yang akan jadi terjejas solat kita kalau kita minum sirap. Saya kepada mereka yang belum tahu ataupun tak tahu lepas ni, kena betulkan ibadah kita ya. Semoga dapat kita sempurnakan. Dan kembali untuk bersama seorang lagi, sekira pembanggil terakhir untuk kita raikan, Puan Yati dari Kuala Lumpur. Satu, untuk anak saya, dia dah matang, cuma dia ada habit untuk minum lepas solat subuh. Kalau macam tu, saya boleh teruskan dia batalkan, ataupun saya dengar soalan tadi tu, tapi saya macam mana confuse kan, saya nak suruh dia batalkan ke, ataupun saya nak suruh dia teruskan. Tapi kalau anak yang umur 5 tahun ni, kita asuh dan didik dengan puasa. Kita suruh dia puasa. Jadi kalaupun dia punya sahur dia tak betul, kita ni kadang-kadang bila kita sahur, kalau dengan anak-anak ni kadang-kadang kita terganggu. Kita sahur dulu, kita sahur dah siap, kita semua, waktu pun dah makin habis, panggil dia bangun. Anak kita umur 5 tahun, bangun, anak makan sahur. Jadi dia makan sahur, waktu tu dah subuh dah, waktu dah habis, dia makan sahur, tak ada masalah. Kemudian dia menahankan diri dia. Makna latihan menahankan diri untuk tidak makan dan minum, itu boleh. Cuma kita kata dia tak puasa kerana 5 tahun. Tapi kalau dia 7 tahun, 8 tahun, maka ini dah mumayyiz. Maka ini kita kena bangunkan dia untuk berpuasa seperti kita. Tak boleh kita kata awak pun makan juga pukul 6, pukul 7. Tak boleh. Kalau umur dah 7 tahun, 8 tahun, dia kena sahur macam kita yang dewasa. Kerana puasa ni, dia walaupun dia belum balik, tetapi disebabkan umur dia dah sampai ke peringkat yang Nabi kata 7 tahun, maka dia dah sah. Kalau puasa dia sah. Maka dengan itu kita suruh dia sahur bersama. Kejut anak, bangun nak, makan sahur bersama. Tapi kalau macam 5 tahun, 4 tahun, itu kita bagi dia makan. Kita ajar dia untuk tidak makan. Kenapa? Kerana kita puasa, latihkan dia, biarkan satu hari dia tak makan. Jadi itu latihan begitu, membina anak kita kepada satu penghayatan hidup dengan agama. Itu satu yang membanggakan, insya-Allah. Saya terima kasih Ustaz, banyak persoalan yang sekiranya dapat dirungkai hari ini dalam segmen Tahsinul Ibadah
dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fazli Al-Yamani menemani pendengar waktu ini dalam segmen kita, juga untuk penonton-penonton di TV IKIM. Ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat TV IKIM dan juga kru untuk segmen kita kali ini dijayakan dibawakan secara langsung. Terima kasih Ustaz, semoga dapat kita kembali minggu depan, InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.